Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesempatan untuk sama-sama dapat kita hadirkan diri ke rumah Allah, sama-sama dapat kita tunaikan solat fardu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama insya-Allah kita dapat meneruskan pengajian daripada kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Insya-Allah kita sambung malam ini muka surat 157. Kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan bab kelebihan orang yang qiyamul lail. Jadi malam ni kita sambung hadis Nabi SAW. Ada Nabi sebut, inna minal lail la sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyah. Maksudnya, inna minal laili la sa'atan, Nabi sebut sesungguhnya pada setiap malam itu ada satu saat yang mana tiada seseorang hamba Muslim berada di saat itu lalu ia memohon sesuatu yang baik dari urusan dunia dan akhirat, melainkan akan ditunaikan oleh Allah permohonannya. Inilah tuan-tuan saat-saat yang sangat mustajab doa. Salah satu daripada yang kita lakukan ketika qiyamul lail ialah membaca doa. Doa dari hati. Kita orang Melayu ni tuan-tuan tak pandai cakap Arab, tapi action, tak nak doa dari hati, tak nak doa daripada mulut dia. Dia nak cari doa yang dia tak faham. Oh kan, saya pernah kena marah dengan Tok Arab. Lepas daripada melontar di Jamratul Aqabah tu, kan kita suka baca buku kan tuan-tuan. Fahamlah, saya faham juga bahasa Arab, tapi doa panjang tak hafal. Buka buku, ada satu Tok Arab mana tahu, saya pun tak tahu. Bila saya mula nak baca buku, dia datang tepuk saya. Dia kata ad-du'a min huna laisa min huna. Oh, dia tunjuk gitu. Doa daripada hati, bukan doa dari buku. Oh, tuan-tuan, Tok Arab dia straight. Dia tak kira siapa dia tegur. Siapa tak tahu daripada mana Tok Arab tu datang. Tiba-tiba je selepas melontar tu, saya baru nak baca buku tu, dia tegur. Terus dah orang tegur kita, simpan balik buku kan. Banyak je doa yang kita nak doa. Habis kita ni tuan-tuan tak tahu nak doa apa kan. Tuan-tuan tak hafal. Memanglah doa yang bahasa Arab yang maksud daripada Quran, yang diambil daripada hadis, itu yang terbaik. Kalau kita hafal dan faham, itulah yang terbaik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Semua ni doa yang ada dalam Quran. Tentulah yang terbaik. Tapi kita tak hafal doa tu nak qiyamul lail kan. Kalau kita tak hafal, boleh baca doa apa-apa pun. Tapi kalau ada sekarang ni tak ada masalah, buku panduan bukan salah pun. Ada buku panduan, ada terjemahan, baca lah kan. Sebab kita faham
baca seorang-seorang insya-Allah di tengah malam, minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, malaikat Allah akan bagi. Tapi dialah tuan-tuan, kalau kita baca dengan kita minta lain. Kita minta dari hati, ada khusyuk dia, ada kesungguhan dia, kan? Ya Allah, anak aku nak periksa, ya Allah. Saya susun bahasa. Ada setengah orang ni dia susah nak berdoa sebab dia ahli bahasa. Ya Allah, anak aku nak periksa. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang berjaya, yang cemerlang, yang cemerlang di dalam akhirat dan juga di dalam dunia. Ya Allah, aku nak ia sentiasa berada di persada. Oi, susah tuan-tuan nak baca doa gitu, kan? Doa apa yang kita teringat minta. Ada setengah orang dia suka susun. Kalau tu Arab tuan-tuan, doa dia memang cantik. Payah kita nak ni kalau ahli-ahli bahasa ni. Jadi tak payahlah. Ya Allah, anak aku nak ambil periksa. Ya Allah, kau bagilah dia ni cemerlang, bagi dia ni berjaya dunia akhirat. Ya Allah, anak aku ada 10 orang. Ya Allah, bagilah mereka berjaya dunia akhirat, jodoh yang baik untuk anak-anak aku. Jangan ada sakit demam, ya Allah, mudarat pada mereka. Ya Allah, bini aku baru 1, kan? Ya Allah, aku teringin nak dapat yang kedua, tapi pusing belakang dulu, kok bini dah jaga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang nak doa pun takut. Tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan semangat sungguh, doalah. Ni saya bagi tip ni, kalau tuan-tuan sungguh-sungguh azam, tuan-tuan dah tak boleh dah duduk seorang ni, tak boleh cover nafsu melompat-lompat, menggejolak-jolak. Doalah. Tapi kalau tuan-tuan dah okey dah hak seorang ni pun, tuan-tuan, dah kita ni dia visit dah, contohnya kan, bukan takat dia visit ni, zahir batin dia visit dah. Jadi ya Allah, bahagiakanlah aku dengan isteriku ini sampai ke akhirat. Ya Allah, bahagia ke syurga bersama. Boleh tuan-tuan, tak perlu kita bersajak-sajak. Baik, kemudian perkara ini ada tetap pada setiap malam. Tiap-tiap malam pada saat-saat mustajab ni, cari je lah. Andai kata tidak ada satu hadis yang menyebut tentang fadilat bangun malam, ibadat waktu malam, kecuali hadis ni saja je, cukup lah. Cukup dah tuan-tuan untuk meyakinkan kita untuk qiyamul lail. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni suka kumpul dalil, banyak kitab kelebihan fadilat, lepas tu tidur juga kita ni. Astagfirullahaladzim, teruk kita tuan-tuan ni. Allahu Akbar. Ada satu orang ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya lupa nama ulama ni. Dia bila ada satu ulama sama ulama ni lah kan, dia tengok ada satu orang ni dalam kitab dia terang dalil tu, dalil ni kan. Bila dia mengajar ni, tok guru ni duduk situ senyap, lepas tu duduk sembang lepas tu lah. Bila sembang apa orang ni mengajar, dia kata kita ni kena banyak dalil hujah apa semualah. Kata tok guru ni, aku ni dalam beramal ni tak perlu aku banyak dalil, cukup dah satu dalil aku yakin aku amal. Tapi kamu ni jenis tak kuat yakin dia, jenis tak yakin, lepas tu kau kena cari berpuluh dalil baru nak beramal. Kan? Di sudut beramal tuan-tuan, di sudut beramal ni jumpa satu dalil yang confirm itu memang daripada Nabi SAW. Saya tadi tengok satu video klip, satu orang ulama Mesir boleh cakap Arab, apa nama, bagus dia cakap. Dia kata kepada, bila dia kuliah, dia pun ada soalan dia berkaitan dengan amalan. Orang ni kata saya beramal daripada ni sebab saya jumpa hadis sekian-sekian. Orang ni ahli hadis, dia kata minta maaf cakap hadis yang tuan bawa tu mungkar, bukan hadis betul, hadis mungkar. Orang ni dia kata saya 50 tahun dah beramal dengan hadis ni. Kata Pak Syekh ni, dia kata awak jangan marah saya, patutnya awak ni syukur kepada Allah. Ada orang bagi ilmu yang menunjukkan yang betul. Kita kalau kita salah 30 tahun tuan-tuan, kan kita nak mati atas salah penat je. Kita pergi kerja tuan-tuan, tempat kita kerja tu 30 tahun duduk bayar gaji yang sikit. Tiba-tiba ada orang offer tempat kerja baru, gaji sekali ganda.
Lepas tu syukurlah kan. Tu baru contoh. Kalau kadang-kadang kita tanam padi, sistemnya salah. Tiba-tiba datang orang ajar teknik baru, padi naik, padi tumbuh elok, buah banyak. Lepas tu syukur. Jangan kata aku 30 tahun dah buat benda ni kan. Tak mesti 30 tahun tu betul. Sebab tu kita ni tuan-tuan, ulama letak satu kaedah. Ar-ruju' ilal khair khairun wa ahabbu ilallah minat tamada fil batil. Maksudnya kita balik kepada kebenaran. Pas kita tahu kita nak ikut mana? Ikut kebenaran lah. Lebih baik daripada berterusan di atas kebatilan, kesalahan. Lepas tu kita ni kena sentiasa mengaji. Jumpalah benda-benda baru ni kan. Kita kenapa tak jumpa? Sebab kita tak pergi jalan mana? Katak bawah tepurung. Orang jadi katak bawah tepurung ni tuan-tuan, yang dia tahu tu lah. Habis bila kita mula mengaji, alhamdulillah, kita orang Malaysia ni mazhab Syafi'i, tapi kitab mazhab Syafi'i tak mengaji. Mazhab Syafi'i kan, kitab fiqh al-manhaji tu ramai tak orang mengaji, tak ramai. Tapi alhamdulillah sekarang ada satu trend baru. Saya order kitab tu, rupanya kena cetak semula sebab kebanyakan kuliah duha muslimat semua pakai kitab tu. Oh, canggih orang tuan-tuan. Sekarang ni dia trend baru. Trend baru orang yang pencen-pencen, orang panggil K-pop. Kelas pengajar orang pencen ni, ilmu fiqh dia nak ambil kitab fiqh al-manhaji mazhab Syafi'i. Kan, barulah selama ni aku ingat aku ni betul, rupanya tak, bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Hambali. Mazhab apa tak tahu kan. Sebab kita ni tak ambil daripada sumber yang tepat. Itu masalah dia kita ni. Jadi baik balik cerita tadi. Bersabda Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulusal lail al-akhir fayaqul hal min da'in fa astajib lah, hal min sa'ilin fa u'tiyah, hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Artinya hadis ni, Tuhan kita turun ke langit dunia. Cuma ulama sebut, bila sebut Tuhan turun langit dunia ni, jangan kita faham macam kita ni yang di Pertuan Agong turun ke lawat kawasan. Itu adalah makhluk. Jadi perkataan ni macam mana nak faham? Nak fahamnya, yang pertama sekali, yang paling selamat, kita serah maknanya pada Allah Ta'ala. Selayak dan sepatut bagi Allah. Allah itu laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allah itu tiada yang selayak serupa dengan dia, langit dan bumi. Kalau dia kata turun, yang turun selayak bagi dia. Kalau dia kata muka selayak bagi dia. Tak sama dengan makhluk, tak serupa. Yang ini faham mazhab salaf. Mazhab khalaf dia takwil. Mazhab khalaf ni ulama mutaakhirin, dia kata kita tengok daripada sudut konteks bahasa, laras bahasa. Tak apa kita peruntukan turun minggu depan daripada Putrajaya. Contohnya peruntukan turun, contoh turun tak tuan-tuan? Saya turun nanti saya turun. Saya turun. Sama perkataan dengan kita turun pada kereta dengan peruntukan turun. Tak sama. Jadi tengok konteks ayat. Kan? Baik, jadi turun ni pun digunakan juga dalam bahasa. Kan? Jadi saya nak turunkan awak dari takhta. Turun tak? Kan? Kita turunkan dia. Kan? Lain juga turun tak? Jadi perkataan ni kadang-kadang sudut bahasa ni, tuan-tuan, dia membawa makna macam muka lah. Muka. Tuan-tuan, bila tuan-tuan boring tengok muka saya, tuan-tuan tengok muka pintu. Adakah muka saya dengan muka pintu sama? Tapi orang panggil muka pintu. Bila tuan-tuan nak healing, tuan-tuan tengok muka kuala. Muka kuala. Kat mana muka kuala? Tapi orang panggil muka kuala kan. Engkau ni muka kuali lah. Muka kuali. Kan? Perkataan muka. Engkau ni muka tebal, kau tak malu muka kuali. Muka kuali pula kan. Ada berapa ini muka. Jadi perkataan sama, tapi konteks dia tak sama kan. Macam itulah. Jadi ulama-ulama kata kalau Allah turun ni, maksud dia apa? Yakni dia kata Allah turun ke rahmatnya pada 1/3 malam ni.
Bila tengah malam ni sehingga 1/3 malam, Allah buka can. Permohonan anda boleh diajukan. Kan? Macam kita sebut tuan-tuan, ni bahasalah tak sama tuan-tuan, tapi lebih kurang. Jadi permohonan untuk ke asrama penuh akan ditutup. Kan? Kita pun isi borang. Isi borang tu gimana tuan-tuan? Kita akan turunkan bajet, orang terima kat sana. Siapa buat turun? Padahal protokol tu masuk dalam komputer perung gitu ya. Adakah tiap-tiap kali sebut protokol turun kepada negeri-negeri, Perdana Menteri kena bawa guni. Dengan pegawai ni Putrajaya pikul. Tak ada, tak berjalan pun, dia tak pergi pun. Tapi dia tu okey, bajet saya dah turunkan. Kan contoh. Tuan, projek ni saya dah turunkan ke sini. Kadang-kadang ada di umum projek turun. Projek membaiki tandas sekolah. Saya dah turunkan. Apa saya tak bagi? Kan. Bila pintu tandas dia bawa? Tak bawa. Dia tak bawa. Tapi dia bagi kelulusan. Itu contoh bahasa lah tuan-tuan. Jadi ulama-ulama khalah kata Allah Ta'ala buka peluang untuk kita ajukan permohonan. Jadi Allah turunkan rahmatnya untuk menerima permohonan. Ini 1/3 akhir. Maka Allah Ta'ala berfirman, mana-mana min da'in. Da' ini makna yang minta, aku nak makbulkan, aku nak astajibalah. Siapa yang nak minta, aku nak bagi. Tuan-tuan nak minta apa? Panjang umur. Minta. Jangan kita ni rasa Allah Ta'ala macam kita. Kita ni tuan-tuan, bila kita minta sikitnya. Allah Ta'ala dia suruh minta syurga yang paling tinggi. Allah suruh minta apa-apalah dengan Allah Ta'ala asal tidak maksiat pada Allah. Allah tak pernah kedekut. Allah itu terlalu besar, luar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau bini minta berapa kali tuan-tuan boleh tahan? Abang nak gelang, beli berapa kali? Kalau 4 kali dah, engkau ni asyik pakai gelang je. Dah mula marah tuan-tuan. Itu suami dengan isteri pada I love you my darling tu. Mengkek bila orang minta ni. Orang miskin datang rumah berapa kali tuan-tuan boleh tahan? Berapa kali? Kita nampak macam baik kan? Allahu Akbar. Saya semalam ada satu orang, dia mesej, Ustaz Ghazali saya nak minta tolong gini. Saya pun tanyalah. Saya tanya, mana awak ambil nombor telefon saya ni? Orang masjid bagi dia tu. Orang masjid bagi. Saya kata, kau duduk masjid mana? Saya duduk masjid Sungai Batu. Sungai Batu tu dekat Raya Lepas. Saya kata, macam mana orang masjid tu nak bagi nombor saya? Saya bukan duduk Pulau Pinang. Saya orang Selangor kan. Lain macam tuan-tuan. Sekarang ni, hari ni saja 4 orang scammer saya tengok dalam telefon. Ni kan, cuma tak mesej dia telefon. Tapi kita dah ambil download tu kan. Tengok keluar, scam. Scam kan. Sekarang ni susah tak tuan-tuan kan. Kadang kita kesian lah dia cerita gini-gini. Tapi kita bimbang. Sekarang ni ada, kita kalau transfer je, kalau dia transfer je, dia terus add kita punya account. Jangan main. Banyak kes lah kena tuan-tuan kan. Kita pun baca ayat dia, saya ni flat tak bayar gini kan. Tapi saya tanya tu, saya nak confirmkan balik. Saya tanya dia, awak ni dapat nombor saya kat mana? Orang masjid bagi. Masjid awak kat mana? Masjid saya kat Sungai Batu. Saya kata, Sungai Batu kat mana? Bayar lepas. Saya kata, saya ni orang situ saya tak kenal, orang situ tak kenal saya kan. Macam mana ni kan? Ya ke saya pun tak pasti apa habis tuan-tuan. Hari tu sekali saya duduk sini tuan-tuan dengan imam. Ada satu orang call. Saya belum balik dengan imam duduk sini. Dia call, ustaz saya nak minta tolong ni. Minta tolong apa? Isteri saya nak bersalin sangat-sangat dah dekat ni hospital sekian-sekian gini-gini. Kat Johor ni kan. Okey. Tak apa. Nanti saya tengok macam mana ni kan. Saya talk telefon. Tiba-tiba telefon imam bunyi pula. Imam. Orang yang sama. Tapi duduk kat Johor tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu bahaya kadang-kadang kan. Mana dia ambil nombor telefon kita kat masjid surau kat apa semua. Nasib baik dia call sebelah-sebelah saya. Imam kata orang ni Johor. Orang tadi kan. Macam mana? Malah dia duduk sini juga. Tapi dia kata bini nak beranak kat Johor. Duduk sebelah-sebelah kan. Kebetulan dia call 2 orang yang duduk sebelah-sebelah. Ni sekarang zaman scammer susah tuan-tuan. Saya duk risau gini. Saya risaunya takut orang tersungguh. Kita sangka
Tapi risau ke? Sebab dah ramai ada kawan kena. Dah transfer kena kan? Pun pula. Kita pun risau ke kan? Allah Akbar, di akhir zaman ni kesian kat orang miskin betul-betul. Sebab scammer banyak kan? Ada tuan-tuan. Scammer ni ada di mana-mana. Yang petang-petang tu, call petang-petang saya kira oh kacau tuan-tuan. Sekarang ni orang masjid nak call ustaz pun saya sebab dah tengok keluar scam, tak boleh jawab kan. Tuan-tuan tak pernah kena scam. Tiba-tiba pukul 6 petang, ini lembaga asing dalam negeri ya. Oh tuan-tuan, astagfirullahalazim. Awak ada apa? Kadang-kadang kita layan juga. Ada baki hutang. Hutang apa? Bank yang belum bayar. Awak kena gini-gini. Mana ada hutang saya kata kan. Mandai je kata kita ada hutang. Bank mana kan. Allahu Akbar. Ada satu hari itu saya dapat tuan-tuan telegram minta tolong. Tak tolong kan. Minta tolong. Okey, saya kenal nombor tu kena hack. Saya pun kata boleh saya message. Minta tolong apa? Diulung gini-gini. Okey, tak apa. Saya kalau nak minta tolong boleh. Saya tengah ada di balai polis sekarang ni. Saya duduk sembang dengan OCPD. Nanti kalau kau nak minta tolong apa-apa, cepat saya nak cakap dengan OCPD. Tahu dia delete habis semua. Astagfirullahaladzim. Padahal saya duduk rumah je saja, malas layan. Macam-macam orang akhir zaman ni. Baik, jadi cerita kadang-kadang kita ni, itulah kita kesian kat dia. Kita kadang-kadang tu berhati-hati kat tuan-tuan ni. Tapi perangai manusia gitulah. Kadang-kadang nampak betul-betul orang susah apa, kita makan berapa kali je boleh bantu. Tapi sekarang ni lagilah susah kita ni. Tapi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia tidak pernah tuan-tuan menolak orang-orang yang minta. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Cuma tuan-tuan, Allah nak bagi tu, jangan paksa Allah bagi on the spot. Allah bagi ni tuan-tuan mengikut qudrah, iradah dan ilmu Allah. Kadang Allah tak bagi hak kita minta, dia bagi yang lebih baik. Kita minta kaya, Allah tak bagi kaya, Allah bagi sihat. Kadang-kadang kita minta nak jadi billionaire, tak ada, miskin gitu ke. Allah bagi kat kita apa? Bini sayang. Ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lis bawa satu cerita. Dua orang, dalam hadis dia kata dua orang ni pergi tangkap ikan. Si kafir ni dia doa dengan nama patung dia lah. Letak baling pancing. Dapat ikan tak berhenti. Tiap-tiap kali memancing tu dia sebut nama tokong dia tu, dapat ikan. Sementara orang Islam ni dia baca bismillah, dia bubuh umpan, dia pancing tak dapat. Sampai petang dapat 3-4 ekor je. Yang kawan kafir ni dapat seraga. Kan? Jadi malaikat heran lah. Dalam hadis itulah Imam Abu Lis kata, malaikat pun heran. Kenapa Allah tak bagi kepada orang ni, dia minta dengan nama Allah. Tuan-tuan, doa orang tua-tua dulu, kalau nak mancing, masa letak umpan tu bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Pernah dengar? Tak pernah. Orang buka kaki mancing tak hafal doa ni. Kan? Ini doa orang memancing. Kan? Ayat Quran. Doa ni untuk memanah kita pergi memburu kan. Nak panah, nak lastik tu. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Makna ayat tu betul lah. Allah kata bila kamu memanah, bukan kamu yang menentukan kena, tapi Allah yang menentukan kena. Bila kamu panah, orang tu mati tak mati, kamu manah je. Kamu boleh panah tu Allah yang bagi. Kan? Dia tuan-tuan macam tu, orang gunakan ambil sepenuh. Dia panggil ambil sepenuh ayat Quran tu, kita gunakan untuk memancing. Baca, ya Allah berkatilah umpan pancing aku ni. Tapi Allah bagi tahu dalam ayat ni, kita baca siap. Kalau dapat Allah bagi, tak dapat bukan Allah bagi, Allah uji. Ya Allah tak bagi. Jadi tuan-tuan, malaikat pelik. Orang ni bismillah tak dapat. Lalu dia bertanya kepada Allah Ta'ala kan. Jadi Allah kata, aku nak bagi kat dia lebih daripada ikan. Orang ni dia minta dengan ni, aku bagi ikan kat dia. Tapi orang ni aku nak bagi syurga kat dia, sebab dia doa, sebab dia sabar dan dia redha. Aku bagi syurga. Mana hebat tuan-tuan. Siakak 3 rasa ke dapat syurga. Kadang-kadang kita salah nilai.
Sehingga sebab kita diuji tadi, kita sabar, kita redha, syukur. Syukur 3 ekor tu tuan-tuan, dengan dapat sebakul tak syukur. Allah kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aku tambah barakah. Buat balik tuan-tuan 3 ekor siakak je boleh panggil sekampung buat kenduri. Ada tak? Boleh kan? Nah, saya pernah pergi menjala tuan-tuan, mambang di awan. Saya suka menjala. Berkatnya tuan-tuan, saya tak makan pun. Mambang di awan saya dapat sekotak ikan talapia besar-besar. Saya bawa jala saya 2 inci. Kan? Jadi yang dapat besar-besar dapat 12 bekas tapawai plastik bulat besar tu, orang bubur baulu tu. Saya ambil 12 bubur penuh, bagi kat jiran, 1 tangan boleh makan. Itu yang kata berkat tu. Kan? Bagi semua kat jiran. Saya malas siang tuan-tuan, kata tak apa, kita makan ayam je lah untuk bagi kat jiran. Maknanya berkat. Yang kata berkat ni tuan-tuan, kita boleh bagi kat orang, boleh buat kenduri. Saya balik Kedah itu ada satu masjid, dia orang ni tuan-tuan buat kenduri, gotong royong menjala, lepas tu geng laki-laki menjala, yang perempuan tunggu kat masjid siang ikan. Tiap-tiap kali dapat ada rana. Rana tuan-tuan, rana tu ambil ikan tu buat lari ke masjid, buat lari. Lepas tu geng-geng laki-laki balik pada menjala ni boleh makan lah. Itu saya buat macam tu kami pergi ke Bagan Datuk menjala gitu lah. Ada rana kan, dapat ikan Bagan Datuk ni pun tuan-tuan dia banyak ikan talapia. Jadi ada member yang pandai masak, dia tunggu situ. Kita pun jala hantar tuan-tuan. 2 kali saya suka buat gitu tuan-tuan. Seronok. Itu kami buat dekat seberang Perak. Ya, buat macam tu juga, pakai rana lari siang. Lepas tu kita dah balik mandi-mandi boleh makan sama-sama. Itulah barakah. Nanti orang panggil apa tuan-tuan? Sekarang ni orang buat motivasi kan. Dia nak ambil apa orang panggil apa? Kerjasama. Apa yang penting kerjasama. Team building. Saya kata team building lah ni kan. Asal kami buat tu, pengetua saya dia nak buat program team building. Dia kata kita kena buat team building. Saya kata team building yang paling bagus kita pergi menjala. Saya cakap kat dia, jom start pergi sekali kan. Okey kata, ini ada orang masuk, ada orang siang, kita ada orang kutip ikan. Saya kata inilah team building. Kita buat berkelah dan team building. Okey. Alhamdulillah kami pergi dengan pengetua-pengetua sekali menjala. Team building. Berkatnya tuan-tuan, kita menjala, kita baca doa, alhamdulillah ikan dapat, makan dapat, sahabat dapat, seronok dapat. Itulah kadang-kadang Allah bagi tuan-tuan benda yang kita tak rasa. Benda tu penting, tapi sangat-sangat penting. Sekarang orang panggil apa? Healing sampai pagi. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab orang sekarang ni duk cari bahagia. Kadang-kadang Allah tak bagi kaya, Allah bagi bahagia. Allah bagi tenang. Saya baru ceramah baru ni satu IPD. Saya kata tuan-tuan perasan tak ikut KKM bahawa antara pekerjaan yang paling stres di Malaysia ialah jadi polis. Tuan-tuan buat Roblox tu tuan-tuan stres, saya yakin. Sebab saya yang terperangkap tu pun dah stres dah. Tambah tuan-tuan yang tunggu orang lagi stres kan. Tuan-tuan tak stres kalau polis buat Roblox. Dia yang buat tu lagi stres sebenarnya. Dia tak buat arahan. Dia nak tunggu lepas tu beratus-ratus kenderaan tuan-tuan, dengan muka masam tengok puhal-puhal kan. Lepas tu minta sekarang ni tambah rotek pula, tak payah pamer ni penat tuan-tuan kan. Kita dah tak pandai nak cari masa tu lah teki mana rotek kan. Tuan-tuan nak cari apa semua. Masa tu pula tak ada pula apa internet kan. Pakcik telefon Nokia pula kan. Macam mana lah kan. Contohnya Allahu Akbar. Lagi stres. Sebab tu saya kata polis ni kena cari ubat kepada stres. Ubat stres ni apa? Zikir bagi banyak, selawat bagi banyak, solat jangan tinggal kan. Jadi tuan-tuan, balik cerita tadi. Fa hal min mustaghfirin fa aghfirlah. Kalau ada siapa yang nak minta ampun, aku nak ampunkan. Lepas tu saat-saat hujung-hujung malam ni tuan-tuan, kalau bangun istighfar banyak-banyak. Sebab Allah sebut dalam Quran ayat lain, wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka itu di hujung-hujung waktu sahur ni banyak istighfar. Tuan-tuan banyak istighfar ke banyak berdengkur?
Kita orang Melayu ni, kalaulah satu huruf ni diterima sebagai istighfar, diterima sebagai zikir, saya ramailah orang Melayu dapat pahala banyak. Apa dia tuan-tuan? Iaitulah huruf kha. Orang Melayu banyak huruf kha ni, tuan-tuan. Kha kan. Tengah-tengah ceramah bunyi huruf kha ni, tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Dia tuan-tuan, balik cerita tadi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung lagi. Saya dah baca ni, saya lompat sikit tuan-tuan. Yang lain pula berkata, orang yang beribadat di waktu malam itu lebih merasa lazat dengan amalannya dengan dibandingkan orang-orang yang berpeleseran dengan peleserannya. Lazat dia tu kalau kita ibadat tak boleh cerita. Apa kita tak rasa lazat? Sebab kita belum buat daripada hati. Kan? Sebab tu ada orang tuan-tuan, qiyamul lail ni tak pernah tinggal, sebab bila dia meleleh air mata tu tenang lain macam. Kan? Jadi ketenangan. Lazat ni tuan-tuan, kita nak cerita payah sebab kita kena rasa. Sebab tu orang panggil istilah zauq. Zauq ni makna rasa dulu dan rasa lazat. Tu zauq. Zauq ni kena rasa dulu lah. Rasa bangun dulu lillahi ta'ala. Saya baru ni bagi nasihat pada satu orang. Nasihat ni nasihat percuma. Motivasi di kedai baiki kereta. Duk sembang kan. Duk sembang. Saya suka sembang tegur anak-anak muda yang baiki kereta. Kan. Jadi bila sembang-sembang adalah soalan dia. Ustaz, saya ni pandai baran. Macam mana nak baiki pandai baran saya? Kadang-kadang ustaz, saya kata biasa. Anak berapa dah? Anak seorang. Saya kata inilah, kita sekarang ni akhir zaman, biasanya salah satu sebab stres kita ialah pekerjaan kita, mengejar dunia kita kan. Azal luih, kita bagi laluan sebenarnya. Kadang-kadang kita punya target tu, bos ada target, kita pun ada target. Target kita macam-macam. Nak capai kereta baru kan, nak capai, nak pergi melancong, nak makan tu ni. Kadang-kadang tak tercapai, stres. Sebab kita banyak target kita duniawi kan. Orang dulu-dulu target dia boleh makan ikan kering dengan cicah-cicah apa, dengan air asam okey dah. Jadi dia tak adalah stres kerja. Kita stres kan. Kita bagi lalu abang bila lalu, silakan nanti kita sambung cerita ni. Tak ada abang Bilal, kita terus. Ada. Dah masuk dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung sikit tuan-tuan. Saya bagi nasihat. Kata sebab stres ni gitu. Kita jadi macam mana nak bagi hilang stres? Marah-marah ni sebab stres. Kejar sana, kejar sini, tak habis-habis kita kan. Saya kata jagalah solat awal waktu. Awak solat awal waktu. Kadang lambat, kadang nak jaga. Hubungan dengan Allah kena jaga. Lepas tu yang keduanya, kena banyaklah selawat kepada Nabi SAW kan. Kalau boleh ambil wuduk selalu. Nabi kata ambil wuduk ni, bila fa'idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Bila kamu nak marah ambil wuduk. Orang pandai barang ni dia kena kekalkan wuduk. Kemudian sembang lah, awak kena mengaji. Saya tanya dia mengaji mana dulu. Dulu saya mula-mula mengaji sekolah Arab ustaz. Lepas tu takat tingkatan 4 je tak boleh. Tak boleh dia kata, tak dapat, tak boleh. Saya pun pindah sekolah. Pindah sekolah. Okey. Saya kata awak sebenarnya bukan tak dapat. Dulu awak masuk sekolah agama tu, dia kata susah bahasa Arab. Bukan sebab susah, sebab awak tak nak. Awak tak nak segala-galanya susah. Segala-gala bila kita paksa orang tak nak tuan-tuan. Macam anak kita, dia nak makan Maggi. Kita ajak makan siakak 3 rasa, tak nak dia. Maggi juga sudah tuan-tuan, Maggi campur telur kan. Padahal siakak mahal lah tuan-tuan. Dia tak nak sebab dia tak nak, tak sedap. Ikan apa, tak nak kan. Jadi saya kata gini, benda apa pun kalau bukan daripada kemahuan kita takkan seronok, tak best. Betul lah ustaz, betul. Sekarang ni kalau awak belajar sekarang sebab ada keperluan dari hati. Awak dah jadi suami kan. Bila jadi suami gila belajar daripada hati, try buat daripada hati. Belajar daripada hati ni kerana kita yang nak seronok. Lepas tu ada ramai orang, dia bukan orang bidang bahasa Arab contohnya. Dia dulu ada sekolah biasa, tapi bila dia minat belajar, dia boleh belajar bidang yang dulu tak nak belajar kan. Dia boleh hafal Quran. Ada, saya jumpa satu orang tuan-tuan, dia daripada ni Kerani, Dewan, seorang Kerani Dewan Bandaraya. Dia pergi sana nak talaqi dengan syekh hari-hari, dia paling rajin. Seorang gitu apa, Kerani besar Pelabuhan Kelang tu tuan-tuan, dia bawa keluarga. Hari-hari dia pergi bawa anak dia pergi jumpa syekh, hafal tu hafal ni kan. Tua dah tuan-tuan. Lepas bencin pergi mengaji hari-hari. Semangat dia sebab dia daripada hati dia. Tak rasa penat, sejuk ke apa ke, musim sejuk ke, dia tetap pergi rumah syekh. Sebab itu dari hati. Manusia ni tuan-tuan, macam saya bawa contoh senang je. Orang nak mancing. Kalau tuan-tuan tak suka duduk lautan, nyamuk kan. Nyamuk lah. Kadang-kadang tiba-tiba ada buaya lah timbul. Orang mancing lagi mencabar, lagi best. Saya tanya kawan saya, mancing semalam berapa jam? Adalah dalam 5-6 jam Ustaz. Dapat berapa ekor? 2 ekor je, yang terlepas 8. Dia cerita terlepas je tuan-tuan. Allah. Jadi dia rasa best. Sebab apa rasa best? Sebab dari hati. Kadang-kadang kawan-kawan pergi sampai ke laut tu, bayar banyak kan. Tak banyak Ustaz, tapi puas hati kali ni. Apa yang puasnya dapat sikit? Pengalaman, adventure kan. Dia tak rasa rugi, bayar. Sebab dia nak. Orang panjat bukit sama tak? Tuan-tuan tengok, saya pergi ke Gua Hira tu, naik 2 kali je tuan-tuan. 3 kali saya naik. Bakinya bawa jemaah, kita bagi cerita-cerita briefing, naiklah panjat sendiri ke atas, tak larat kita kan. Tapi jemaah yang baru ni teruja, laju je sampai, tinggal ustaz bawah ni. Sebab apa? Dari hati kan. Dari hati ni tuan-tuan, gitulah. Ibadat sama lah. Tuan-tuan, qiyamul lail daripada hati. Bila orang tua ingat mati, fikir apa lagi? Dunia sudah berada di penghujung hari, bekalan masih tidak mencukupi. Kan? Mulalah bila kita mula menghitung hari, barulah ibadat sepenuh hati. Masa tu lain macam tuan-tuan kan. Orang tua yang ingat mati ni, dia semangat. Sebab tu ada orang tua mayang tarawih 20 rakaat tak lari dia, duduk atas kerusi tuan-tuan. Orang muda-muda 4 rakaat lari tuan-tuan kan. Ada orang tanya, apa rahsia di sebalik orang tua yang 20 rakaat tak lari ni, tarawih?
Apa rahsia? Orang muda jawab, rahsia apa ustaz? Dia duduk atas kerusi nak lari macam ni. Allah yang buruk kan. Dia ibadat relax ustaz, dia duduk atas kerusi ustaz, kita berdiri goyang. Tak. Jawapan dia ialah orang tua ni iman dia makin mantap, dia duk nampak ni aku tahu ni boleh jadi lazat kan. Dia dak fikir matilah. Bila fikir mati lazat dia datang. Kita pun sama, tuan-tuan bab qiyam mulai samalah. Lazat itu akan datang kalau kita ni rasa itu adalah ibadat yang tambah-tambah ada dalam hadis disebut sallu salatan muwaddi'ah. Hendaklah kamu solat dengan solat muwaddi'. Muwaddi' ni makna solat orang yang lelas. Tuan-tuan, ucapan selamat tinggal tahun ni last lah. Tahun depan tak ada dah. Oh, kita qiyamul lail lain macam. Baik, yang lain berkata, kalaulah tidak kerana beribadat di waktu malam dan juga bertemu dengan kawan-kawan yang satu tujuan kepada Allah, nescaya aku tidak ingin hidup lagi di dunia ini. Mati pun tak apa dah. Yang tuan-tuan ni semangat hidup ni kenapa? Nak pergi masjid jumpa kawan-kawan, nak ibadat tu je. Kehidup mati tak apa dah kan tuan-tuan. Tak buat apa lagi tuan-tuan. Dah menopause, andropause, kadang duduk seorang makan kedai mamuk kan, Maggi pun tak lalu dah tuan-tuan. Contohnya. Jadi sebab itulah ramai orang tua-tua yang masuk pondok. Saya tanya ada isteri tak? Ada, isteri mati lama dah. Yang mak janda lagi ramai kan. Saya ngajar pondok-pondok ni tuan-tuan, di Selangor dah banyak pondok-pondok. Saya kata makcik-makcik kahwin lah kalau orang minta. Nak lah ustaz. Tak nak dah dia kata. Alah kalau orang Minang nak lagi kahwin je lah, duduk sama-sama di pondok kan. Allahu Akbar. Tak nak lah ustaz, duduk sini nak buat ibadat. Kan. Dia duduk, makcik-makcik ni mengaji power tuan-tuan. Semangat dia lain macam kan. Semangat. Sebab apa? Seronok sama-sama mengaji. Jadi ibadat ni tuan-tuan, kita jumpa kawan-kawan. Inilah tujuan kita ni masih hidup. Kita hidup ni tuan-tuan nak cari duit dah banyak lah tuan-tuan. Pencen ratus ribu dah simpan. Kadang-kadang tak tahu nak buat apa. Berjalan pun tak larat dah kan. Ada seorang tua-tua ni duit banyak, jalan malas, dia buat apa? Jadi kita kumpulkan pahala untuk bawa kepada akhirat kita. Lagi dia kata, memang terdapat banyak cerita-cerita mengenai kisah orang-orang yang beribadat di waktu malam itu, ya. Sehingga ada setengah mereka semayang subuh dengan wuduk semayang isyak. Kan tuan-tuan. Ni cerita betul lah ni. Ada satu orang over, dia baca kitab over nak cerita Tok Guru dia hebat. Dia kata ada satu orang Habib ni, dia kata semayang 30 tahun dengan satu wuduk. Mengarut tuan-tuan kan. Cerita orang over ni tuan-tuan tak boleh diterima pada akal. Dan dia kata wali pun kena berak. Tata ingat bila jadi wali tak kencing berak. Orang wali ni lagilah sangat-sangat menjaga hukum. Yang jadi wali ni orang yang faqih, orang yang alim dan beramal. Dia lagi tahu hukum. Kalau kentut batal wuduk. Tuan-tuan, mulianya kita bukan sebab wuduk tu satu, tapi batal wuduk ambil lain. Tuan-tuan jangan silap faham. Dia kata dia ni wali hebat ni. Sebab apa? Wuduk tak batal-batal. Tak ada masalah wuduk batal. Orang yang pandai, tiap kali hantar wuduk, ambil wuduk lain. Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah ni, Nabi jamin tapak kaki dia bunyi dalam syurga. Bila Isra' dan Mi'raj tu, Nabi dibawa melawat tempat nama syurga ni. Nabi kata, aku dengar Bilal tu jalan tapak kaki. Orang tanya Bilal, apa amalan Bilal? Bilal kata sama dengan orang lain. Sama. Apa yang beza? Bilal kata aku ni kalau batal wuduk mesti ambil wuduk. Dan aku solat 2 rakaat, solat sunat. Bilal ibn Rabah ni tuan-tuan jenis orang tak boleh tak ada wuduk. Batal dia ambil lain. Itulah kemuliaan. Kita silap. Kita tahan wuduk kencing. Tadi yang isyak tadi, maghrib tadi kita ambil wuduk. Sekarang nak terkencing ni, kita semayang tuan-tuan dengan wuduk yang sama. Padahal nak terkencing. Itu makruh. Silap-silap batal. Tuan-tuan, kita sujud-sujud menitik. Batal. Kan? Jadi, Nabi suruh apa? Kalau sekiranya tak tahan wuduk, pergilah kencing. Pergilah kentut, pergilah berak. Lepas tu ambil wuduk semula. Ni orang faham fiqh.
Yang ni dia cerita ni bukan nak bagi tahu orang ni tuan-tuan. Orang ni tu ambil wuduk, orang ni dia kata kuatnya ibadat. Malamnya dia solat subuh dengan wuduk sembahyang isyak tu sampai malam tak tidur sebab tak batal wuduk. Ni nak cerita orang ni punya asyik ibadat. Bila asyik ibadat lepas sembahyang isyak tu dia tak balik. Baca Quran, zikir, lepas tu tak batal lagi subuh tu dia tak tidur. Tu qiyah dia. Sebab wuduk batal bila tuan-tuan tidur, batal. Kita sunat ambil wuduk sebelum tidur, tapi kena ambil wuduk bila dah nak solat. Kan? Sebab batal. Tidur yang tak tepat, tak tetap punggung batal. Ni hukum fiqh. Sebab tu orang nak belajar ilmu tasawuf, orang nak cerita kisah alim ulama hebat-hebat ni, wali-wali, dia kena mengaji fiqh. Baru tak jadi cerita merapu. Ni dia buat cerita wali-wali tu pemarah kalau dia dengar kan. Kan ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setengah-setengah orang ni over sangat. Dia over, dia nak cerita tok guru dia hebat, dia tak faham istilah maksud. Di sini kata pengarang ni dia nak bagi tahu ada orang soleh-soleh ni yang kuat ibadat dia tak balik. Dia lah bini dah tak ada, macam kita ni ada bini tuan-tuan kan. Jadi ada anak sekolah lagi apa semua. Ada setengah orang tua-tua duduk pondok tu, dia lepas isyak tu dia duduk dalam pondok tu, dia baca Quran sampai pagi, ada kan. Tapi Nabi pesan, aku ni Nabi tapi aku ni beristeri. Aku ni Nabi tapi aku makan. Aku ni Nabi, aku tidur. Kan Nabi kata siapa tak ikut sunnah aku bukan amalan aku, bukan daripada apa yang aku suruh. Ada sahabat Nabi datang jumpa Nabi, dia kata dia jumpa isteri Nabi, nak tanya amalan Nabi ni. Kata isteri Nabi ni, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Nabi dengan aku ni kalau malam-malam ni bersama-sama ke. Nabi balik masjid, kemudian Nabi nak tidur, Nabi baca sekian-sekian wiridnya, lepas tu kami bersama suami isteri macam Nabi bangun pagi-pagi, Nabi akan mandi wajib. Sayyidatuna Aisyah cerita, ada satu orang ni tu, aku tak nak kahwin dah, aku nak ibadat qiyamul lail, tak nak kahwin. Ada seorang kata aku nak puasa tapi tak nak buka-buka, aku nak puasa hari-hari kan. Kan. Nabi dengar, Nabi datang duduk belakang, Nabi dengar, Nabi kata aku ni Nabi tau. Aku ni Nabi tapi aku kahwin. Aku ni Nabi, aku tidur kan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tak suka sunnah aku bukan umat aku, ataupun bukan ajaran aku. Jadi kita jangan over lah tuan-tuan. Tapi adakah salah kalau orang sembahyang subuh dengan wuduk sembahyang isyak, sebab dia tak batal? Biasa orang Melayu ni bila dah tua dia ada masalah prostat. Prostat ni masalah yang menyebabkan kita rasa nak kencing kan. Pertama orang kena kencing mana, tak ada masalah, tak gilah kencing. Jangan salah faham. Orang Arab ni ada yang tahan wuduk, silakan. Kalau orang tak tahan wuduk, ambillah wuduk kan. Saya tuan-tuan kalau minum teh memang tak tahan wuduk. Kalau di Mekah tu musim sejuk, Allahu Akbar tuan-tuan, musim sejuk. Saya duduk Mesir dulu, saya tak tahu patah larang ni. Kat Mesir tu saya suka minum Nescafe Mesir coffee cafe. Bila minum kopi musim sejuk tuan-tuan, ambil wuduk kejap dah lah sejuk menggigil ni. Duduk talaqi depan syekh, kejap lagi ya Allah rasa kecil. Pergi tanah 2 kali baru habis. Baru habis baca pagi-pagi talaqi dengan syekh. Sehari lepas habis talaqi masuk kelas, lari pula pergi tanah. Sampai Pak Syekh kata, entah ni kena pergi jumpa doktor dan ini kan, kecil gerak sangat ni kan. Allahu Akbar tuan-tuan. Rupanya saya minum tu kafein tu tuan-tuan kan. Kafein tu pun kecil gerak sejuk kan. Jadi kalau pergi Mekah tu kan, di Mekah dia banyak teh kan, letak teh selalu kat hotel tu. Itu pun masalah tak? Habis kita dah tua ni, memang doktor kata orang tua prostat dia lemah kan. Masalah prostat tu menyebabkan kita rasa nak kencing. Nak kencing tak ada masalah, bangun, bangun kencing, tapi ambil wuduk, solat balik. Baik, satu lagi tuan-tuan, firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Itulah orang-orang yang dipimpin oleh Allah, maka dengan pimpinan itulah hendaknya engkau turut. Maksudnya bila kita baca cerita orang soleh-soleh, orang soleh yang ikut sunnah Nabi ni lah,
Tuan, macam Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ghazali, Imam apa lagi, imam ni macam Imam Abu yang kita baca kitab dia ni, Habib Abdullah Haddad apa semua, orang soleh-soleh yang mengaji, yang mereka itu bersendikan Quran dan Sunnah, kita ikutlah. Maka dengan pimpinan itu hendaklah kamu ikut orang soleh-soleh, insya-Allah kita dapat mencontohi kesolehan mereka. Dilazimkan dirimu bangun tengah malam, moga-moga Allah merahmatimu, peliharalah dia, maknanya jaga solat malam kita, perbanyakkanlah ibadat padanya, jadikan dirimu itu tergolong orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan bersopan santun. Ya, kita boleh jaga hubungan dengan Allah, akhlak kita pun makin baik dengan makhluk, insya-Allah. Ya. Dan apabila orang yang bodoh mengemukakan pertanyaan kepadanya, mereka jawab dengan selamat. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang bodoh ni dia tanya kita perli sindir maki, kita jawab dengan senyum. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada awak. Dah tak payah gaduh-gaduh tuan-tuan. Dah tua-tua ni kadang-kadang ada orang suaminya bodoh, bininya cerdik. Suami marah, senyum, minta maaf abang, saya salah. Dan tuan-tuan diuji bini bodoh, kan? Tuan-tuan pandai. Ada orang, saya pernah saya cerita kawan-kawan ni, dia dapat bini cemburu buta. Kan? Asyik marah aja. Saya ceramah baru ni kat polis pun saya kata ada orang sarjan major SM, dia tu jurulatih kawat. Kamali kiri kanan. Kuat suara dia. Balik rumah, bini pula kawat, bini pula bagi arahan. Kenapa balik lama? Dia pun kena turunkan. Sebab apa? Dia tak boleh marah macam tadi dah. Jadi ada Allah uji. Allah uji. Jangan marah-marah kan. Allahu Akbar. Betul tak tuan-tuan? Kadang-kadang ada ustaz ceramah, kami kuat lagi, kuat. Balik rumah, bini ceramah kat dia 3 jam non-stop. Abang ni ustaz apa gini-gini? Sabar tuan-tuan, cobaan. Tuan-tuan, cobaan. Jangan marah-marah. Jangan viral pula kan. Ada Allah uji. Ada orang diuji, ada ustaz diuji. Ada satu tok guru ni, dia selalu jawab. Kadang orang tahu perangai bini dia. Dia jawab kau apa? Anak ni Allah uji seperti mana Nabi Nuh diuji. Dia pandai jawab dia kan. Nabi Nuh ni bini tak dengar cakap dia. Nabi Lut bini tak dengar cakap dia. Allah uji kan. Kadang-kadang tuan-tuan diuji. Jadi jangan gaduh ha. Ini bodoh jangan suami bodoh kau. Tuan-tuan kan. Nak buat macam mana kan? Ada waktu bini cerdik, ada waktu suami bodoh lah kan. Ada waktu kawan-kawan kita. Kita datang masjid dia pun dia kutuk kita semacam je. Yang kau tu buat warak kau dulu sebelum pendek macam aku lah. Kan. Kawan bodoh lah buat macam mana? Jangan pula ukur dia bodoh. Kita kata itu perbuatan orang jahil. Menghina orang sesuka hati kan. Natemu, nate buruk dia panggil. Sedap dia panggil kita nate buruk. Allahu Akbar. Saya pernah jumpa tuan-tuan, orang Kedah, kawan-kawan dia. Dia datang Natal ni, kawan baik saya ustaz ni, Natal ni. Ada lagi teruk tuan-tuan, ada satu tempat ni kalau bercakap dengan kawan, dia datang Natal Haran Jadah ni. Astagfirullahalazim. Kalau orang Kelantan, kawan baik dia saing dia akan kata orang nate buruk ni saing hamba ni. Nate beruk depan saya tuan-tuan kan. Depan saya dia kata dia kata ni kawan hamba ni. Nate beruk ni kau saya hamba. Astagfirullahalazim kan. Jadi kita nak jawab pula. Kamu nate apa pula? Tak payah. Sebab orang-orang jahil ni dia anggap dia tu seronok menghiburkan dia kan. Panggil orang tu nate beruk tuan-tuan kan. Jangan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka cakap benda-benda yang salam. Salah ni benda baik-baik je lah. Jadi kita contohilah. Dan mereka yang sentiasa bersujud ni, tuan-tuan, ni cerita dalam Quran. Dan berdiri menyembah Allah Ta'ala pada waktu malam. Contohilah mereka dalam sifat-sifatnya. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kalaupun tidak boleh beribadat banyak di waktu malam, jangan sampai sedikit pun tak boleh buat juga. Kalau kita ni malam tu tak boleh bangun panjang pun, kita bangunlah sikit-sikit kan. Firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah sikit sebanyak daripada Quran.
Ada orang yang menghalang dia qiyamul lail ni sebab tak hafal Quran ustaz. Saya inna qul Allah je. Tak ada masalah. Rakaat pertama inna, rakaat kedua qul Allah, bangun pula inna qul Allah, inna qul Allah. Tak ada masalah kan. Dah setengah masjid tu tok imam tak berani buat qiyamul lail. Sebab apa? Qiyamul lail pertama tu dia panggil ustaz mana tu hafiz sedap pula kan. Jadi bila orang kata bulan ni tak buat qiyamul lail tok imam, dia kata kita try dah hubungi. Macam sini ustaz imam masjid Subang kan, Ustaz Imran Nasuha. Tu pipi qiyamul lail dulu zaman kita dulu yang top ustaz apa nama dulu sini Allahumma salli sayyidina Muhammad. Ustaz Nasuha sendirilah kawasan ni kan. Ustaz Nasuha pimpin dulu qiyamul lail ni orang hebat-hebat kan. Tuan-tuan, Ustaz Osman Ibrahim hak mula-mula dulu. Kalau di qiyamul lail di kawasan Shah Alam ni, Ustaz Osman Ibrahim lah kan. Masa tu zikir munajat dia. Bila tak ada tuan-tuan Ustaz Osman, maka tu imam tak berani buat. Buatlah tuan-tuan, bukan masalahnya. Tak sama Ustaz Osman dengan kita, suara dia sedap dia, khusyuk dia, kita buat je lah kan. Cakap mana boleh. Tu imam kata saya wadduha ke bawah hafal, baca wadduha. Apa masalah? Ada setengah orang kampung, dia bila sebut qiyamul lail ni dia nampak solat tasbih. Oi ustaz, saya ni solat tasbih ni masalah kan. Nak bilang, saya kata tak payah. Awak mampu buat solat 2 rakaat buat yang tu. Solat sunat taubat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, 2 rakaat hajat 2 rakaat, tak jadilah tu kan. Apa payahnya? Ada pula kaifiat tertentu. Kaifiat apalah tak payah. Apa yang awak hafal, apa yang ada dalam dada, inna qul Allah, silakan. Jangan ikut orang hafal Quran kan. Orang pandai berlagu. Ada setengah orang qiyamul lail ni dia bagi syarat. Saya dulu pernah orang panggil qiyamul lail, saya tak terima sebab syarat dia. Saya nak ustaz bila bawa bagi kami menangis. Saya kata nak buat macam mana, aku pun tak menangis. Kan dia nak suruh saya buat macam Ustaz Osman Ibrahim kan. Ya Allah kan. Kita tak pandai buat gitu kan. Jadi tak pandai tak payah, siapa yang saya boleh je lah kan. Kadang-kadang kan Ustaz Osman Ibrahim ni saya pernah tengok. Kali pertama saya tengok, saya masa tu Mak Tafiz, dia khutbah di satu masjid kat tempat saya lah. Masa tu orang masjid suruh saya ready. Ustaz Osman tak sampai, saya akan ambil alih jadi khatib. Saya pegang letak masa tu duk tengok mana satu Ustaz Osman ni. Sampai kat Jumaat tu baru dia sampai naik Volvo dia kan. Terus dah azan dia pun pergi. Itu khutbah dia power, suara besar, jadi imam suara sedap. Yang saya kagumnya tuan-tuan, bila dia jadi imam, orang kampung menangis ramai. Dia baca surah masa tu dia khutbah tu dia cerita, ambil kisah-kisah daripada Quran ni. Dia kutip surah Yasin apa semualah kan. Lepas tu dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia baca Quran tu, dia ambil, saya pun tak ingat surah apa tuan-tuan masa tu, bukan Zumar. Tapi dia bila dia baca tu, lazat dia tu orang kampung menangis. Saya bagi salam, tengok pak cik sebelah boleh nah air mata. Biasa pak cik ni kita pusing boleh nah air liu. Tuan-tuan kan, astagfirullahalazim, lain macam. Itu saya kata power lah kan. Itu kenangan lah. Jadi tak semua orang boleh buat macam dia kan. Dia tu qiyamul lail, dia dahsyat masa mengajar kuliah Islam lagi kan. Terkenal. Dia tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca sikit sebanyak buatlah. Dan kita nak tutup tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada hadis lain Nabi kata, alaikum biqiyamil laili walau raka'ah. Hendaklah kamu beribadat di waktu malam walaupun setakat 1 rakaat saja. 1 rakaat ni makna tutup solat witir. 1 rakaat pun jadilah permulaan. Tapi jangan 1 rakaat setiap malam. Kita bangun lambat, bangun dekat dengan subuh, tak sempat dah 1 rakaat buat. Jangan tak buat 1 rakaat segi-pergi kan tuan-tuan. Ambil wuduk, nak habis dah waktu 1 rakaat cukup. Tutup sunat witir 1 rakaat. Jadi alangkah baik dia kata kalau bagi orang yang hafal Quran, bacalah tiap-tiap malam. Tak hafal apa baca. Bangun tengah malam ni bangun ibadat. Walaupun kita ni tuan-tuan tak hafal,
kita baca Quran tu pun kira qiyamul lail. Dan boleh setengah ulama menyatakan letak Quran depan. Letak Quran depan baca. Tapi tuan-tuan jangan pula ambil telefon. Baca kan. Gitu. Bergerak banyak boleh batal. Gerak banyak tak boleh. Yang keduanya, kalau jadi tok imam jangan pegang telefon. Jadi fitnah. Saya pernah kena. Saya tuan-tuan jarang bawa jam. Masjid tu saya khutbah tak ada jam. Jadi masa tu saya dijemput untuk berkhutbah. Tag dia tak bagi. Kan? Bila tag tak bagi, terpaksalah naik. Saya pun tak print tag. Masa tu lama lah cerita ni. Jadi saya pun bila naik atas member tu, dia berarti aku nak berhenti pukul berapa ni kan. Saya biasa tengok telefon. Jadi bila dah agak lama, saya pun buka telefon tengok jam. Bubuhlah poket kan. Lepas tu petang tu, lepas habis khutbah tu, saya pergi ada satu jabatan kerajaan lah tuan-tuan. Yang ni pengerusi tu rupanya jadi isu. Tapi pengerusi tu dia solat situ tempat saya tadi. Dia bukan nak hina saya, tapi dia cakap saya ni hebat. Dia kata Ustaz Ghazali Omar kita ni hebat tak hebat tuan-tuan. Tengah-tengah khutbah dapat panggilan telefon mesej untuk ceramah. Oi, saya kata dah jadi fitnah pula kat saya. Saya tadi tengok dia kata dapat mesej tengah-tengah khutbah Jumaat tadi. Saya tengok dia kata Ustaz buka telefon tak balik. Saya nak tengok jam aja tuan-tuan. Oh jangan main tuan-tuan. Saya kata tak ada. Saya nasib baik depan saya pengerusi itu. Saya menafikan sekerah-kerahnya. Saya tengok telefon sebab nak tengok mesej. Bukan. Saya tengok ke berapa tengah khutbah takutlah jak kan. Jadi jangan bahaya lah. Ada setengah imam tu dia buka Quran baca kan. Orang ambil gambar depan tu imam ni main telefon ke jadi imam? Jadi masalah. Tak Quran depan tak ada masalah. Insya-Allah. Dia tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi kalau orang dah hafal, dia bacalah dalam solat dia tuan-tuan. Dia bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam solat dia ulang-ulang. Jadi guru saya pesan kalau nak ingat Quran ni dia kena gitulah. Dia kena apa yang dibaca, apa yang dihafal, baca balik dalam soya. Kalau tak boleh baca, tak lekat lah kan. Dia baca sebab dia boleh mengkhatamkan Quran dalam ibadat. Di Kuala Selangor ada seorang sahabat saya, imam masjid Gulang-Gulang. Dia bulan Ramadan, dia akan khatamkan. Masya Allah, jarang jumpa kan. Masjid dia sendiri. Dia hafal Quran dari Qurannya dulu. Tapi dia ingatan dia power. Dan dia akan bawa dalam tarawih dia. Dia sambung dengan ibadat qiyam, dia akan bawa dan dia khatamkan. Masya-Allah. Di Indonesia, tuan-tuan, ada masjid-masjid yang khatam 2 kali. Masjid di Mesir Imam Syafi'i, masjid Imam Syafi'i khatam 4 kali. 4 kali bulan Ramadan, masya-Allah. Habis jangan buat pula macam setengah tempat di Indonesia ni baca laju nak khatam banyak kali. Tak boleh. Baca Quran ni kena ada tadabbur, kena ada khusyuk, nak jaga hukum tajwid dan sebagainya. Dia kata sekurang-kurangnya dia kata kita ibadat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata sebulan sekali ke atau 40 hari sekali ke atau kurang lebih ikut kecergasan dan kedaya upayaannya. Kalau orang hafal Quran lah, dia sebulan sekali dia khatam, sehari baca juzuk dalam sembahyang. Dia kita tak hafal ni, tak hafal, jaga kurang-kurangnya kita qiyamul lail dululah. Bacalah inna qul Allah, jangan tinggal kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita berhenti sekadar tu dulu insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita hayati dan amalkan sama-sama insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Allahumma salli ala sayyidina